Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan memberikan sedikit pengenalan mengenai perang dagang. Secara umumnya, perang dagang merujuk kepada situasi di mana dua atau lebih negara saling mengenakan tarif atau sekatan perdagangan sebagai tindak balas terhadap satu sama lain. Ia sering dilakukan sebagai usaha untuk melindungi industri tempatan, tetapi kesannya boleh merebak ke seluruh dunia. Antara contoh yang dapat kita lihat pada ketika ini ialah perang dagang antara Amerika Syarikat dan China, yang mana perang dagang di antara dua negara besar ini secara rasminya bermula pada tahun 2018 semasa era pentadbiran Presiden Donald Trump. Langkah pertama yang diambil oleh Amerika Syarikat adalah dengan mengenakan tarif ke atas uh, produk import dari China bernilai sekitar 34 bilion dolar Amerika Syarikat. 34 bilion dolar Amerika. Tindakan ini diambil sebagai tindak balas terhadap isu lama seperti defisit dagangan Amerika Syarikat dengan China, kecurian hak harta intelek serta pemindahan teknologi secara paksa daripada syarikat barat kepada syarikat China. Tetapi China tidak berdiam diri. Negara itu membalas dengan mengenakan tarif ke atas barangan dari Amerika Syarikat dalam jumlah yang hampir sama. Sejak itu, hubungan perdagangan antara kedua-dua negara terus tegang meskipun beberapa rundingan telah diadakan dan gencatan sementara pernah dicapai. Oleh itu, perang dagang ini bukan sahaja memberi kesan kepada kedua-dua negara tersebut, malah juga memberi tempias besar kepada ekonomi global, termasuk negara membangun seperti Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seterusnya kita akan pergi kepada kenaikan tarif Amerika Syarikat terhadap China dan tindak balas China sepanjang perang dagang. Secara amnya, perang dagang antara Amerika Syarikat dan China bermula daripada tahun 2018 dengan tindakan tarif 25% oleh Amerika Syarikat ke atas barangan China. Sejak itu, kedua-dua negara saling menaikkan tarif sehingga mencapai kemuncak pada tahun 2025, yaitu 145% kenaikan oleh Amerika Syarikat dan 125% kenaikan oleh negara China. Konflik ini melibatkan berbagai sektor seperti pertanian, teknologi, dan tenaga. Rundingan pada Mei dan Jun 2025 akhirnya menurunkan tarif masing-masing kepada 55% dan 10%. Seterusnya kita akan bincangkan tahun ke tahun kenaikan tarif yang telah berlaku. Seterusnya kita lihat kepada kronologi kenaikan tarif, kesan daripada perang dagang tersebut. Pada tahun 2018, Amerika Syarikat meningkatkan tarif sebanyak 25% dan tindak balas China meningkatkan daripada 15 ke 25%. Kemudian pada tahun 2019, kenaikan di antara 10 ke 25% telah dilakukan oleh pihak Amerika Syarikat dan tindak balas China adalah kenaikan sebanyak 5 ke 25%. Dan pada tahun 2020, Amerika Syarikat turunkan tarif ke 7,5%, manakala China menurunkan sebahagian tarif bagi mencapai komitmen perjanjian fasa 1. Dan pada tahun 2021 hingga 2024, tiada pengurangan ketara, tarif dikekalkan dan sekatan teknologi dipertingkat, terutama dalam sektor semikonduktor. Manakala tindakan China, tarif dikekalkan, namun China beri tumpuan kepada kawalan ekspor bahan nadir bumi dan sokongan terhadap industri dalam negeri. Apabila pada tahun 2025, tarif dinaikkan secara mendadak daripada 10% kepada 145%. Tarif dinaikkan secara agresif ini untuk mendesak tindakan China terhadap penyeludupan fentanyl dan penguasaan teknologi. Namun, selepas rundingan Geneva dan rundingan politik
ia diturunkan kepada 55%. Sama tindakan seperti ES, China juga membalas dengan menaikkan tarif kepada 125%. China bertindak balas dengan tarif sebanyak 125%, menyasarkan semua sektor utama. Namun, selepas rundingan diplomatik, kadar diturunkan kepada 10%. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah kesan tarif kepada dagangan global. Kesan pertama ialah dagangan barangan antara Amerika Syarikat dan China merosot sehingga 80%. Menurut Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, ketegangan perdagangan ini berpotensi memecah belahkan ekonomi kepada dua blok utama, satu berpusat di Amerika Syarikat dan satu lagi berpusat di China. Walaupun Amerika Syarikat masih mempunyai kelebihan teknologi dan sistem kewangan global yang dominan, China pula memanfaatkan kuasa pasaran domestiknya dan keupayaan untuk bertindak pantas dalam membuat keputusan ekonomi. Ngozi turut menyatakan kedua-dua negara merangkumi kira-kira 3% daripada jumlah perdagangan dunia dan jika dibiarkan berlarutan, konflik ini boleh memberi kesan buruk kepada prospek ekonomi global. Kesan kedua ialah memberi risiko signifikan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Dana Kewangan Antarabangsa IMF telah mengeluarkan amaran keras mengenai prospek ekonomi global. Pertubuhan itu meramalkan bahawa peningkatan tarif yang berterusan ini boleh memberi risiko signifikan kepada KDNK Global dengan beberapa anggaran menunjukkan potensi pengurangan sehingga 0.7% pada tahun 2025. Lebih membimbangkan, unjuran pertubuhan KDNK Amerika Syarikat untuk 2025 telah dipotong secara drastik kepada hanya 0.8%, jauh lebih rendah daripada unjuran sebelumnya sebanyak 2%. IMF turut menyuarakan kebimbangan mengenai peningkatan risiko kemelesetan global akibat ketegangan perdagangan yang semakin kemuncak ini. Kesan yang ketiga ialah gangguan rantaian bekalan global. Syarikat global yang bergantung kepada barangan mentah daripada China dan Amerika Syarikat akan terjejas. Syarikat di Amerika Syarikat terpaksa membayar lebih untuk komponen dan bahan mentah dari China, manakala pengeluar China kehilangan sebahagian besar pasaran ekspor mereka. Namun, China kelihatan lebih bijak dalam menyesuaikan strategi untuk jangka panjang. Negara itu memperluaskan pasaran ke Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Mereka turut melabur besar dalam teknologi baharu seperti kenderaan elektrik (EV), menjadikan jenama seperti BYD kini menyaingi Tesla di pasaran Eropah. Sentimen anti-Musk dan hubungan beliau dengan Trump telah memberi kesan buruk kepada jenama Tesla yang menjurus kepada pilihan utama pembeli di Eropah adalah BYD dan NIO. Sementara itu, beberapa negara sekutu Amerika Syarikat seperti Jepun, Korea Selatan, Jerman dan Australia semakin lantang mengesah Washington agar melonggarkan tarif import, khususnya bagi bahan mentah dan komponen elektronik. Mereka mendakwa taraf tinggi menjejaskan daya saing syarikat mereka yang bergantung kepada komponen dari China. Di Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam dan Thailand pula melihat perang tarif sebagai peluang. Ketiga-tiga negara ini menerima limpahan pelaburan kilang dari syarikat yang ingin mengelak tarif Amerika Syarikat terhadap China. Seterusnya, kesan terhadap Amerika Syarikat dan terhadap China. Perang dagang ini bermula apabila kedua-dua negara saling mengenakan tarif ke atas barangan import masing-masing. Akibatnya, berlaku gangguan besar terhadap rantaian bekalan global, peningkatan kos sara hidup dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sektor pertanian. Sektor pertanian sangat terjejas. China mengenakan tarif tinggi terhadap barangan seperti kacang soya dan daging, menyebabkan pendapatan petani AS merosot. Kedua, kos barangan meningkat. Dengan tarif sehingga 25% ke atas barangan China, harga pengguna di AS turut naik, termasuk barangan seperti pakaian, elektronik dan perabot, menyumbang kepada inflasi dan tekanan ekonomi domestik. Kesan terhadap China pula. Pertama, penurunan ekspor. Sektor teknologi dan perkilangan China terjejas apabila AS mengenakan sekatan perdagangan yang turut memperlahankan kadar pertumbuhan ekonomi China. Yang kedua, pengalihan pelaburan dan rantaian bekalan. Banyak syarikat luar mula memindahkan operasi ke negara seperti Vietnam, Thailand dan Meksiko untuk mengelak risiko tarif. Ini menyebabkan kehilangan peluang pekerjaan dan pelaburan baharu di China. Sebagai kesimpulannya, walaupun kedua-dua negara ingin melindungi ekonomi masing-masing, perang dagang ini sebenarnya memberikan impak
negatif kepada kedua-duanya dan turut mencetuskan perubahan besar dalam perdagangan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan impak perang dagang Amerika Syarikat dengan negara China kepada negara-negara ASEAN. Pertamanya ialah peluang pelaburan asing. Syarikat asing mula mengalihkan pelaburan dari negara China ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam bagi mengelakkan tarif yang telah dikenakan oleh Amerika Syarikat. Contohnya, syarikat Apple dan pembekalnya Goitek telah memindahkan pengeluaran AirPods dari negara China ke negara Vietnam. Keduanya ialah kesan ke atas ekspor. Malaysia turut terkesan kerana bergantung kepada ekspor ke negara China dan Amerika Syarikat, terutamanya dalam sektor elektrik dan elektronik. Ekspor keseluruhan ke negara China sebenarnya telah menurun walaupun sektor elektrik dan elektronik ini masih berkembang, namun ketidaktentuan pasaran telah menjejaskan ekspor keseluruhan tersebut. Ketiganya ialah pengukuhan kedudukan ASEAN. ASEAN sebenarnya telah muncul sebagai zon neutral dan stabil yang telah menjadi alternatif kepada negara China dalam pelaburan global. Satu perjanjian yang dikenal pasti sebagai RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN bersama dengan China, Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand, di mana perjanjian ini adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang telah melibatkan 15 buah negara. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan halangan perdagangan tarif dan bukan tarif di kalangan negara-negara ASEAN. Keempatnya ialah potensi kesan rantaian negatif. Negara membangun yang telah bergantung kepada ekspor barangan secara siap ke China mungkin mengalami penurunan permintaan bila kilang di negara China kurang beroperasi. Contohnya, syarikat semikonduktor Malaysia seperti Globaltronics telah menghadapi pengurangan tempahan daripada negara China kerana kilang elektronik China telah mengurangkan pengeluaran. Okey, yang kelima ialah kepelbagaian perdagangan. Malaysia dan ASEAN sebenarnya berusaha mempelbagaikan pasaran ekspor ke negara baru bagi mengurangkan kebergantungan kepada negara China dan Amerika Syarikat. Contohnya, ekspor sarung tangan ke negara Amerika Syarikat telah meningkat dan telah menggantikan produk negara China. Okey, seterusnya kita ke slide penyelesaian. First, kita boleh mengadakan diplomasi perdagangan antarabangsa, iaitu menggalakkan perundingan dan kerjasama antara negara melalui badan seperti WTO bagi menyelesaikan pertikaian secara adil. Kedua adalah pemansuhan tarif secara bertahap, iaitu laksanakan pengurangan tarif secara berperingkat sambil memantau impaknya ke atas sektor ekonomi masing-masing. Dan ketiga adalah perjanjian perdagangan dua hala atau serantau. Negara boleh membina perjanjian perdagangan bebas dengan rakan dagang lain untuk mengurangkan kebergantungan kepada kuasa besar. Okay, kemudian kita pergi ke cadangan. Cadangan pertama adalah diversifikasi pasaran ekspor, iaitu negara seperti Malaysia disaran mengembangkan pasaran ekspor ke rantau Asia Barat, Afrika dan ASEAN bagi mengurangkan risiko geopolitik. Kedua adalah pembangunan industri tempatan. Kita boleh mempertingkatkan kapasiti pengeluaran domestik untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan minta atau produk import. Dan yang ketiga adalah insentif kepada syarikat tempatan dan pelabur asing, iaitu kita boleh memberikan galakan cukai dan sokongan infrastruktur kepada syarikat yang memindahkan operasi dari negara terjejas ke rantau Asia. Okey, slide terakhir adalah slide penutup. Perang dagang antara dua kawasan ekonomi besar telah mencetuskan ketidaktentuan yang memberi kesan kepada pertumbuhan global. Namun begitu, ia juga membuka peluang kepada negara lain untuk bertindak secara strategik. Penyelesaian secara kolektif, pembentukan dasar perdagangan yang inklusif dan tindakan proaktif dalam menangani ketidaktentuan global akan menjadi kunci untuk menjamin kestabilan dan kelangsungan ekonomi jangka panjang. Terima kasih.